Menjunjung titah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, dalam titah Baginda menyatakan yang menang tak dapat semua, yang kalah tak hilang semua. Dalam pilihan raya yang lepas, yang menang tu kami, PH. Tetapi akibat daripada pergolakan politik, kami dijadikan terpaksa menjadi pembangkang. Artinya, kami bertindak dalam keadaan izin dalam paksa. Kita lihat di sini, kita mau sesuatu kerajaan yang dipilih sekurang-kurangnya kekal sehingga satu penggal. Tetapi telah berlaku peristiwa-peristiwa di mana rakyat bertuah di Malaysia ini. Sekali mengundi dapat 3 Perdana Menteri. Bahkan kalau kita mau, ada desakan-desakan sekarang untuk tukar Perdana Menteri yang ketiga. Artinya menjelang pilihan raya 2 tahun lagi, kita boleh ada Perdana Menteri yang ke-10, Perdana Menteri yang ke-11. Boleh. Tetapi rakyat semakin meluat kepada ahli-ahli politik. Kerana masalah yang besar dalam negara ini ialah masalah COVID, kemiskinan, masalah ekonomi, tetapi tumpuan adalah soal kerajaan dan menukar kerajaan. Oleh itu saya beritahu pada menteri yang baru dilantik kemarin, terutama Menteri Agama, sekurang-kurangnya kamu boleh jadi menteri sehingga pilihan raya akan datang. Kalau tidak, 2 minggu lagi kamu kena bungkus tikar. Ini politik Malaysia sekarang ini. Oleh itu, persepahaman yang ditandatangani semalam adalah cukup bererti, yaitu kita yang telah lalu kita korban dan kita membina masa depan yang lebih gemilang dan kita dapat membentuk Malaysia yang lebih baik untuk rakyatnya pada masa yang akan datang. Menteri, ahli-ahli parlimen, terutama sekali mereka adalah pembuat dasar. Apa yang kita lihat mutakhir ini, ahli-ahli parlimen menjalankan kerja-kerja bukan sebagai ahli parlimen. Ahli parlimen adalah pembuat dasar. Yang melaksanakan dasar itu adalah pegawai-pegawai kerajaan. Sebab itulah kita lihat sekarang ini peranan adun dan parlimen, ahli parlimen seolah-olah sudah menjadi pegawai kebajikan. Sebenarnya mereka ahli parlimen dan adun. Sebab itulah kita kena balik semula kepada fungsi sebenar ahli-ahli parlimen, iaitu mereka pembuat dasar. Misalnya, dasar kebajikan. Dibuat di parlimen ini dasar kebajikan dan jawatan-jawatan kuasa yang terlibat memainkan peranan untuk merangka dasar kebajikan. Bukan ahli parlimen dibebankan dengan turun bertemu untuk melaksanakan kebajikan, sedang dasar tidak dirangka. Saya ambil mencontoh, saya melawat di kawasan saya, Kota Raja. Ada suami isteri, ibunya nama Kasturi, suaminya nama Muniandi. Ada 2 anak OKU. Lumpuh ketika sudah membesar. Dalam belasan tahun. 2 lelaki. 2 anak ini, 1 lelaki, 1 perempuan. Ibu bapanya kedua-dua bekerja. Seorang terpaksa berhenti kerja untuk memelihara anak yang OKU kedua-duanya. Penyakitnya itu ada nama saintisnya, ada, tapi dia lumpuh. Kaki dan tangan. Badannya elok dan cantik. Negara berkebajikan, polisi mesti kita buat, mereka yang ada keluarga seperti ini, kerajaan mesti bayar gaji penuh kepada salah seorang, ibu atau bapa.
Ini kerja sepatutnya ahli parlimen buat, yaitu polisi kebajikan. Pada masa yang sama, oleh kerana kita nak mempertingkatkan kemakmuran kepada rakyat ini, saya cadangkan supaya pilihan raya Majlis Bandaran itu dihidupkan semula. Kalau ada dibimbangi kaum tertentu menguasai di kawasan bandar, kita boleh bincang dalam jawatan kuasa yang dibentuk di parlimen ini, supaya tidak berlaku mana-mana kaum tertinggal bila ada pilihan raya Majlis Bandaran. Sekarang ahli-ahli majlis dia taat setia kepada pemimpin parti. Kalau daripada amanah, dia kena taat kepada saya. Tak taat, saya boleh buang. Tetapi kalau ada pilihan raya ahli majlis, dia kena berbakti kepada rakyat, memperkenalkan diri kepada rakyat, baru dia boleh menang dalam pilihan raya ahli majlis. Kita lihat negara-negara yang hebat muncul sekarang ini, presidennya bermula di peringkat pertandingan ahli majlis. Jokowi menang sebagai ahli majlis dahulu. Mahmud Ahmadinejad menang dulu di peringkat ahli majlis di peringkat Tehran. Begitu juga Rashid Erdogan menang dulu ahli majlis di peringkat Istanbul. Artinya pilihan raya ini penting. Dulu dihapuskan atau dimansuhkan, dibimbangi, sesuatu kaum akan menguasai satu tempat. Kita boleh bincang hal-hal seperti itu untuk pada masa yang akan datang, supaya ada penyeimbaan kaum, bumi putra dan bukan bumi putra. Terutamanya kalau berlaku pilihan raya di Larut, misalnya daerah Taiping atau daerah pendalaman, semua bumi putra menang. Bagaimana yang bukan bumi putra yang ada di situ boleh berada dalam jawatan kuasa? Itu kita boleh bincang. Tuan yang di-Pertuan, kita juga sekarang ini kena melihat perubahan dunia. Dunia sedang berubah daripada west ke east. Saya menghadiri sidang terakhir anjuran NATO di Munich, Jerman. Tajuk sidang mereka Westlessness. Mereka sedang memikirkan bagaimana Barat sedang menurun dan perkembangan ekonomi dan menerangi dunia sedang datang ke timur. Khasnya China, Korea dan Jepun. Kadang-kala di kalangan kita memikirkan soal misalnya lawan komunis. Betul kita lawan komunis. Jangan kita pikir yang kita lawan tahun 60-an itu sama seperti sekarang tahun 2020. Sekarang tahun 60-an mereka ini satu mangkuk bubur, share satu keluarga, 3 orang makan. Sekarang China dia ada hampir 500 juta mampu melancong. Ekonominya begitu tinggi, bilannya begitu banyak. Mereka sudah boleh berada 90 hari di angkasa lepas. Supermarket mereka penuh dengan robot untuk mengambil barang-barang yang dipesan. Cash sudah tidak ada, sudah jadi cashless. Ini perubahan sekarang. Tapi pemikiran di kalangan Malaysia, termasuk pegawai-pegawai tinggi, pegawai-pegawai beruniform, masih berfikir soal Sandhurst dan West Point. Karena perubahan sudah berlaku. Kita juga kena bincang soal dasar luar. Bagaimana nak hadapi sekarang ini dengan mengekalkan hubungan baik kita dengan FPDA, yaitu dengan New Zealand, Australia, Singapura dan Great Britain. Pada masa yang sama, kita kena buat defense diplomasi yang hebat dengan kuasa baru ini, supaya kita tidak terjebak dalam pertarungan kuasa yang kita lihat telah meratah Timur Tengah dan ia tidak akan berlaku di rantau ini. Ini cukup penting sebab Britain yang kita lihat sekarang ini bukan Britain tahun 60-an. Sun never set at British Empire. Britain sekarang, Scotland pun nak keluar daripada Great Britain. Oleh itu, dalam hal dasar luar, hal keselamatan, hal future ini, mesti ada jawatan kuasa untuk bincang. Menteri kita tahu sibuk. Kita biasa jadi menteri, penuh dengan mesyuarat, tugas lain-lain semua dalam negeri dan luar negeri.
jawatan kuasa parlimen inilah yang akan merangkanya supaya mereka dapat mengetahui ke arah mana nak membawa Malaysia pada masa hadapan. Lihat sekarang, limpahan kemajuan Cina dinikmati oleh Vietnam dan Kampuja. Kenapa kita ketinggalan? Ketua Pembangkang telah sebut tadi cara yang agak panjang hal itu. Kita ketinggalan dalam limpahan ini. Kita tidak mau Kampuja pula mengatasi kita pada masa yang akan datang. Karena kita dalam rangka dasar luar, merangka dasar ekonomi, kita tidak dipandu oleh jawatan kuasa parlimen. Sebab itu, saya pergi ke Jakarta, saya jumpa ahli parlimen daripada Jawa Barat. Mereka dibuat rumah di Jakarta, di Kalibata, dekat dengan makam pahlawan. Ahli parlimen kena berada di situ. Hari cuti mereka bincang hak-hak dasar negara, komiti yang mereka sertai. Kalau ahli parlimen ini, sana dipanggil DPR lah, Dr. Jaludin Rahmat, dia balik ke Bandung, Jawa Barat, rakyat akan bertanya, tuan tak kerjakah sebagai ahli parlimen? Berarti sebagai ahli parlimen kena duduk di Jakarta, kena bincang di situ. Sekarang ini Sabah dan Sarawak, kena balik setiap minggu bertemu rakyat. Sepatutnya kerajaan kena bina rumah untuk ahli parlimen, khasnya ahli parlimen Sabah dan Sarawak, supaya mereka dapat berada di sini bersama keluarga hari Minggu atau mereka duduk dalam komiti apa-apa boleh berbincang. Bila keperluan mendesak baru berada di dalam kawasan. Ini tugas ahli-ahli parlimen yang mereka ni pembuat dasar. Bukan, iyalah kalau ada masa bolehlah angkat berah masuk kampung dan sebagainya, itu bolehlah buat kalau ada masa. Tetapi saya ingat mendiang kapal Sing, saya tanya dia, bila YB melawat kawasan, dia kata Halongkang, Hajalah Raya itu kerja ahli majlis, saya peguam dan ahli parlimen. Tetapi kita lihat bila rakyat faham tugas ahli parlimen, beliau bertanding pilihan raya, lagi menang besar, sehingga bila dia meninggal dunia, ram kapal Sing calon di situ, BN tak berani bertanding di kawasan itu. Ini kita lihat peranan ahli-ahli parlimen ini yang perlu kita kena tingkatkan dari masa ke semasa. Sekarang isu besar dalam dunia ini ialah global warming. Semua orang bercakap, tahun ini terbakar di rata-rata. Di Amerika, di Kanada, di Greece, di Itali, Spanyol terbakar. Dan Amerika sampai meletakkan John Kerry, seorang yang bekas calon presiden, dulu naib presiden, setiausaha Amerika untuk mewakili Amerika hal global warming ini. Walaupun sebelum itu George Bush tidak berminat. Sekarang kita jawatan kuasa hal global warming, hal cuaca dan sebagainya tidak diambil berat atau kurang diambil berat. Kita mau ada jawatan kuasa ini, hal perubahan cuaca ini, ada mesyuarat Geneva, ada mesyuarat di Los Angeles, hantar ahli parlimen ini pergi, dan kerajaan kena keluarkan belanja lah. Ini belanja yang patut dipertingkatkan kepada ahli-ahli parlimen soal tugas mereka. Tugas mereka keluar negara, tugas mereka bermesyuarat, tugas mereka bertemu dengan jawatan kuasa di peringkat antarabangsa yang lain. Sebab itu sekarang ni kalau kita kata hal luar negara, apa yang berlaku di Afghanistan, semua tak tahu jawab. Jawab ikut bacaan masing-masing. Tak ada panduan daripada satu jawatan kuasa parlimen nak mengetahui apa yang sebenarnya berlaku. Kenapa Amerika lari keluar dengan sebegitu rupa? Adakah ada perundingan? Adakah ada perancangan? Kenapa dia sanggup tinggalkan weapon dan bekalannya yang begitu banyak? Kita tak tahu. Semua jawapan meraba mengikut bacaan peribadi perjalanan sendiri. Panduan daripada jawatan ke parlimen tak ada. Sebab itu dengan perjanjian yang dibaca panjang oleh Ketua Pembangkang tadi, kita mulakan sisi parlimen baru ini supaya kita dapat wujudkan sistem parlimen yang hidup. Bukan lagi seperti yang telah lalu. Misalnya kita lihat fungsi ahli-ahli parlimen itu tidak begitu sekejap saja. Tidak begitu kita lihat dapat diperlihatkan sebagai fungsi ahli parlimen. Minta
Terima kasih Yang Berhormat. Soal reforms ini sangat penting dan salah satu perkara yang telah pun diputuskan bersama adalah untuk memberikan peruntukan yang adil dan saksama kepada semua kawasan parlimen, tidak kira kerajaan dan pembangkang. Saya ingat apabila kita dalam kerajaan pun kita pulangkan hak kepada kerajaan negeri Kelantan dan Terengganu. Kelantan 400 juta, Terengganu 1.2 bilion. Di Kementerian Belia Sukan kita pulangkan hak penganjuran SUKMA buat pertama kali dalam sejarah kepada negeri Kelantan dengan peruntukan sukan dalam 200 juta ringgit. Sambil kita bincangkan perjanjian di peringkat persekutuan, rakyat di peringkat negeri khususnya juga menanya, dan ini kritikal kepada kita juga dalam blok pembangkang. Adakah dengan perjanjian ini, negeri di bawah pentadbiran Pakatan Harapan di Selangor dan Pulau Pinang turut akan membawa reformasi baru ini untuk memulangkan hak peruntukan yang adil dan saksama kepada semua kawasan, tidak kira kawasan yang juga ditadbir oleh ahli Dewan Undangan Negeri PAS ataupun UMNO. Jika kita inginkan reforms tak boleh kita pilih hanya apabila ia memihak pada kita, tetapi harus dibuat kepada semua. Terima kasih. Terima kasih. Saya setuju dengan pandangan rakan kita daripada MUA itu. Dan memang dulu lagi teruk ni MUA nak pergi minta bantuan kebajikan, dia tanya parti apa. Dulu masa kami dalam Pak Alex Sin dululah, dia tanya parti apa. Dan sekarang kita harap tak ada dah nak tanya parti itu. Kita ikut kepada kelayakan. Begitu juga kedudukan negeri. Misalnya Kelantan, negeri yang terkebelakang, mesti dibantu lebih. Bila bantu lebih, jangan beli Mercedes dulu. Bercakaplah, lihatlah soal social justice, keadilan sosial, yang mana perlu diutamakan, yang mana perlu dikemudiankan. Begitu juga Terengganu. Terengganu, walaupun Menteri Keuangan dikatakan DAP, anti Melayu dan sebagainya, dia di antara dalam kabinet yang kuat berlawan supaya kita tunaikan manifesto, iaitu beri royalty mengikut apa yang kita janjikan. Sebab itulah Terengganu dapat 1 bilion lebih daripada wang royalty ini. Ini yang kita lakukan. Apa boleh buat? Kerajaan kita umur pendek, timbalan speaker pun lagi. Jadi kerajaan kita pendek. Tapi yang penting kita kena buat pembaharuan ini. Sebab dengan perjanjian yang berlaku ini, kita harap kita buat satu azam baru untuk membina Malaysia yang lebih baik, dan kita lawan semua dalam bentuk corruption, penyelewengan dan sebagainya. Ini yang kita harapkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kota Raja.